Baiklah, lintas langsung seterusnya kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi ke Nyalang, kepentingan pelibatan golongan muda dalam pembangunan Sarawak. Langsung bersama Bumawi di sana. Silakan Buma. Ya Tika, terima kasih. Golongan muda diseru untuk terlibat dengan agenda pembangunan Sarawak dalam memastikan pembangunan dan keharmonian terus dinikmati pada masa akan datang. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu langkah ini penting kerana Sarawak memerlukan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran dalam pelbagai bidang dan industri menjelang tahun 2030. Menurut Datuk Seri Dr. Sim, sebagai contoh, kerajaan negeri memerlukan lebih 5 juta jurutera kimia dalam sektor berkaitan, khususnya di Bintulu tahun hadapan. At least we find ways to overcome it And so these are very important for Chinese education because for all races it's part of building Sarawak. And part of 2030 we need a lot of manpower. And 2030, right, many of us, right, will be in retirement. We are depending on our young children to look after us. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan dana kepada Sekolah Persendirian Cina di Sekolah Menengah Pei Min Miri dan Sekolah Menengah Riam Road Miri berjumlah 1.532 juta ringgit di Miri. Berkaitan dana sekolah Cina di negeri ini, beliau berkata ia diteruskan oleh kerajaan sehingga kini sejak legasi Ketua Menteri Kelima Sarawak, Allahyarham Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem. Ini membuktikan kerajaan Sarawak tidak meminggirkan kaum Cina di negeri ini. Sarawak menerusi Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB komited melestarikan alam sekitar selain perubahan iklim ke arah mencapai pendapatan baharu untuk Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni berkata ini selari dengan misi kerajaan negeri agar dapat meningkatkan pendapatan negeri kepada 3 kali ganda. Azizul menjelaskan antara bidang utama yang dikenal pasti untuk kerjasama itu termasuk bidang perubatan, pelancongan dan pendidikan. Ini kerana ramai penduduk di Pontianak sering mendapati integriti NREB tahun 2022 di Miri. Pada majlis tersebut, beliau turut melancarkan buku peraturan-peraturan pentadbiran NREB dan menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2020 dan 2021 kepada kaki tangan agensi itu. Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak mengusulkan agar satu ordinan ombudsman diwujudkan di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya berkata, cadangan itu perlu dibawa ke peringkat Dewan Undangan Negeri DUN bagi memastikan Sarawak bukan sahaja sebagai sebuah negeri maju semata-mata tetapi juga berintegriti. Bercakap kepada pemberita selepas mengadakan pertemuan bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Beliau berkata cadangan tersebut turut mendapat respon positif daripada Premier ke arah persediaan untuk memperkenalkan ordinan ombudsman tersebut. Kita juga mencadangkan kepada pihak kerajaan negeri untuk segera dibawa ke DUN Negeri Sarawak, diwujudkan ordinance ombudsman peringkat negeri Sarawak, yang mana sebagaimana kita ketahui peringkat persekutuan ordinance seperti ini belum wujud, akta berkaitan ombudsman juga tidak wujud, dan Yang Amat Berhormat Premier cukup berbangga dengan persediaan kita ke arah memperkenalkan ordinance ombudsman negeri Sarawak. Cuma ada beberapa lagi pengukuhan akan dilakukan melalui sesi perkongsian dengan negara-negara maju seperti negara-negara Skandinavia, Hong Kong, Singapura dan sebagainya yang telah lama wujud akta berkaitan dengan ombudsman di negara berkenaan. Jelasnya pertemuan itu juga adalah bagi melaporkan hasil dapatan daripada tinjauan jawatan kuasa, integriti dan ombudsman negeri Sarawak terhadap 32 projek yang dilaksanakan sepanjang tahun ini. Menurut Datuk Dr. Juanda, Premier Sarawak berpuas hati dengan hasil laporan tersebut, malah meminta unit integriti dan ombudsman terus memperkasakan ombudsman di negeri ini bagi memastikan kepincangan dalam kerajaan atau peringkat rakyat dapat diselesaikan dengan teratur.
Dalam pertemuan itu juga, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu memastikan integriti bukan hanya pada peringkat penjawat awam, malah pada pelaksanaan projek-projek kerajaan juga dapat dipertingkatkan pada masa akan datang. Datuk Dr. Juanda juga memberitahu jawatan kuasa yang terdiri daripada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Jabatan Audit Negara, pihak audit dalam itu bercadang agar Peguam Besar Negeri serta pihak unit pengurusan sumber manusia dimasukkan di dalam jawatan kuasa tersebut. Ia bagi memastikan kritikan dan permasalahan daripada rakyat dapat diatasi dengan segera. Sementara itu, Premier Sarawak turut menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pegawai Eksekutif HSBC Bank Malaysia Berhad, Dato' Omar Siddiq yang diiringi naib pengerusinya, Dato' Richard Lee Sesin. Pertemuan ringkas itu bagi memaklumkan bahawa pihaknya sedia bekerjasama dan menyokong kerajaan negeri, terutama menjayakan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Konsul Malaysia di Pontianak, Indonesia, Azizul Zekri Abdul Rahim di Demak Jaya, Kuching. Kunjungan hormat itu antara lain bertujuan mengeratkan hubungan antara konsulat dan kerajaan negeri di samping menerokai kerjasama baharu dalam pelbagai bidang bersama agensi negeri. Azizul menjelaskan antara bidang utama yang dikenal pasti untuk kerjasama itu termasuk bidang perubatan, pelancongan dan pendidikan. Ini kerana ramai penduduk di Pontianak sering mendapat rawatan di hospital di Kuching. Bercakap kepada pemberita selepas kunjungan hormat itu, Azizul menambah dalam kunjungan itu juga Tun Pehin Sri Taib turut dimaklumkan tentang sambutan ulang tahun ke-65 hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia pada November depan di Pontianak. Azizul yang dalam rangka lawatan kerja ke Kuching bermula Isnin lalu turut berpeluang mengadakan mesyuarat bersama Universiti Malaysia Sarawak, Sarawak Tourism Board dan Kementerian Pengangkutan. Pemantapan bahasa dalam penyampaian maklumat termasuk bahasa bidayah pelbagai dialek akan meningkatkan kualiti penyiaran khususnya kepada pendengar menerusi radio dan media sosial. Penolong Pengarah Seksyen Kejuruteraan TV RTM Sarawak, Dayang Astina Abang Anding memberitahu penguasaan bahasa dalam bersiaran adalah penting terutamanya penyampai RTM sebagai media rasmi kerajaan. Ujar Dayang Astina, di Sarawak mempunyai pelbagai dialek termasuk bahasa bidayah antaranya Biatah, Bukar Sadong, Bau Jagoi. Beliau berucap pada majlis penutupan kursus Bahasa Bidayah 2022 yang diadakan selama 4 hari di Auditorium Kecil RTM Kuching. Dayang Astina yang mewakili Pengarah Penyiaran Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berharap kursus bahasa sedemikian diteruskan pada masa hadapan termasuk bahasa etnik lain yang disiarkan di RTM seperti Bahasa Iban dan Melayu Sarawak. Sementara itu, bagi peserta, kursus ini memberi pendedahan baharu terhadap penguasaan bahasa yang digunakan sepanjang bersiaran. Pendapat saya tentang penganjuran kursus ini sangat baik kerana memberi penekanan tentang penggunaan bahasa bidayah yang betul untuk memantapkan lagi terjemahan kami dalam menterjemah berita. Sepanjang kursus selama 4 hari ini, saya mempelajari tentang penterjemahan untuk diguna pakai semasa menterjemah berita dalam dialek Bau Jagoi dan juga untuk penggunaan saya semasa ke udara. Dari kursus ini banyak yang baru yang kita pelajari, terutamanya tentang penterjemahan, kata-kata yang baru untuk kita mantapkan lagi tugas-tugas kita sebagai penterjemah. Antara yang terlibat sebagai tenaga pengajar adalah Temenggong Bidayah Bahagian Kuching, Temenggong Dato' Austin Dimin, pensyarah kanan di Fakulti Bahasa dan Komunikasi di Universiti Malaysia Sarawak, Dr. Florence Gilliam Kayat, Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Singai, Ajian Nigor dan bekas pegawai di RTM Kuching, Cyril Kayam.
Sekian berita dari Sarawak. Keluarga Malaysia, ayuh kita sama-sama memeriahkan kemuncak Bintang Piramli Kebangsaan 2022 pukul 9 malam esok di Stadium Perpaduan Kuching. Hadiah utama sebuah motosikal antara 25 cabutan bertuah menanti anda. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan dari Sarawak. Dan menyusul selepas ini, kita ke Sabah. Jangan ke mana-mana.